Ini dia Realme GT Neo 2 phone flagship terbaru daripada Realme, dan masa mula-mula aku pandang smartphone ni, tarikan paling utama yang aku nampak dekat Realme GT Neo 2 adalah dia punya rekat belakang dan juga warna neo green dia. So memang kita boleh nampak yang warna back panel ni sangat-sangat menyelah, ada tarikan yang tersendiri dan juga nampak sangat-sangat premium. Warna hijau dia ala-ala macam sports car sikit lah, macam AMG GTR kan, tapi warna hijau yang beza sikit, tapi ala-ala macam warna neo green ni. Tapi ada juga pilihan warna lain seperti Neo Blue dan juga Neo Black. So kalau korang tak suka warna Neo Green ni, korang boleh pilih lagi dua pilihan warna lah. Dan aku suka dengan dia punya rekaan dia dan juga feels yang ada pada Realme GT Neo 2. Actually back panel ni warna hijau ni adalah matte finish, tapi untuk yang lain hitam ni dia macam ada satu lagi layer yang berwarna glossy black. Untuk dia punya frame ni menggunakan matte black, matte finish yang bagi aku memang sangat sedap untuk kita pegang smartphone ni. So overall untuk rekat dia memang sangat-sangat unik dari segi warna. Dan kalau korang tengok betul-betul, dia punya rekaan kamera ala-ala macam OnePlus 9 sikit. Cuma kedudukan sensor saja berbeza. Honestly, sepanjang tahun 2021 ni, aku rasa Realme GT Neo 2 ni adalah smartphone yang paling cantik sekali pernah aku nampak depan mata aku, sebab dia ada gabungan gloss black dan juga matte finish untuk dia punya feels. So itulah membuatkan Realme GT Neo 2 ni nampak unik dan juga rasa memang sangat-sangat lain daripada smartphone lain yang biasa kita nampak pada tahun ni kan. Pada bahagian hadapan, Realme GT Neo 2 dilengkapi dengan skrin AMOLED yang bersaiz 6.62 inci. Tidak terlalu besar sangat dan juga tidak terlalu kecil sangat, just nice je untuk size skrin dia. Dengan kecerahan mencecah 1300 nits, memang cerah gila untuk smartphone ni. Ada HDR10+, refresh rate sampai 120Hz dan juga 600Hz touch sampling rate. So smartphone ni bagi aku, selain daripada dia punya style rekaan dia juga memberikan kepuasan skrin yang memang sangat-sangat baik untuk sebuah phone flagship pada tahun ni. Overall untuk skrin dia aku tak ada nak komplain banyak sangat, sebab everything feels okay je. Dia punya warna yang vibrant, sharp, and then 120Hz yang memang legit. Kita boleh main game dengan FPS yang tinggi, cuma depends pada aplikasi juga. In fact smartphone ni juga dilengkapi dengan in-display fingerprint dan juga ada stereo speaker. Dan biasanya kalau phone flagship dengan harga 2000-2100 macam tu tak ada in-display fingerprint, tapi letakkan dekat bahagian power button kan. Tapi yang ni dia letak in-display fingerprint, so rasa lebih premium lah untuk Realme GT Neo 2. Dan macam biasalah, dia menggunakan punch hole display pada bahagian kiri dan very typical smartphone pada tahun ni kan. Untuk yang prestasi pula, smartphone ni dia bukannya high-end flagship sangat lah macam kebanyakan smartphone dengan harga 3000, 4000 apa semua kan. Sebab Realme GT Neo 2 hanya dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870, storage sampai 256GB saja dengan kelajuan UFS 3.1 dan juga 12GB of RAM. Yang special dengan Realme GT Neo 2 ni adalah korang boleh extend dia punya RAM, iaitu visual RAM sampai 7GB, which is 7 campur 12GB menjadikan dia 19GB. So memang besar gila kot RAM untuk Realme GT Neo 2. Bagi aku, this is not the biggest RAM yang ada untuk sebuah smartphone. Ada lagi satu smartphone daripada jenama ZTE tak silap aku yang ada RAM lagi besar. But bagi aku untuk RAM yang besar-besar ni macam tak ada keperluan yang penting sangat. Sebab bagi aku 12GB RAM dah big enough untuk kita menjalankan aplikasi yang berat-berat pada sebuah smartphone. Ini kan lagi 19GB RAM, dan aku rasa is not very necessary lah untuk kita gunakan sampai 19GB RAM. But it's good to have lah untuk korang nak gunakan smartphone ni dalam masa jangka yang lama sikit. Tapi persoalannya, korang guna ke smartphone dalam masa 5-6 tahun lagi? Dan persoalan ni macam mana dia dapat 7GB of RAM extra lagi kan? So RAM tu diambil daripada storage untuk smartphone ni. So daripada 256GB tu diambil 7GB, ditransfer kepada RAM yang ada dekat smartphone ni, menjadikan ni 19GB of RAM. Tapi kalau macam komputer ataupun laptop tu mungkin ada keperluan yang besar lah, sebab kita nak run software yang berat-berat, nak buat grafik apa semua kan. But untuk smartphone ada limitation in terms of grafik yang berat apa semua. Cuma game tu je lah kan, 12GB RAM dah cukup bagi aku. Untuk korang nak guna aplikasi yang biasa korang gunakan ataupun game-game yang biasa korang main dekat smartphone ni, dah good enough untuk chipset Snapdragon 870. So no issue lagging, no issue overheat apa semua sangat. In fact smartphone ni pun ada cooling system dah built-in dekat smartphone ni, menjadikan dia tak overheat sangat. Tapi kepanasan tu still ada, cuma dia tidak memberi kesan yang besar lah pada prestasi. Dan kalau korang main dalam jangka masa lama pun, dia tidak akan efek kepada FPS drop ke ataupun prestasi yang merudum. So itu paling penting sekali lah untuk sebuah smartphone, supaya kita pastikan game kita tu berlancar je kan. Untuk bahagian bateri, smartphone ni dilengkapi dengan bateri sebesar 5000mAh yang juga ada fast charging 65W dan kotak jualan dibagi sekali. So in terms of ketahanan bateri dia, bagi aku no issue, tak ada bateri cepat habis apa semua. Ya, bateri pun besar dan size screen dia pun 6.62 inci macam tu je kan. So bolehlah tahan daripada pagi sampailah ke lewat petang ataupun sampai ke malam, depends pada cara penggunaan juga. So untuk gaming pula, bagi aku bila aku dah cuba dalam 2 jam macam tu, bateri still
still ada dalam 50 to 60% macam tu. Seperti mana yang aku cakap awal tadi, yang rekaan untuk kamera Realme GT Neo 2 ni adalah macam OnePlus 9 kan. So, untuk kamera dia menggunakan 3 kamera saja, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel makro. Tak ada kamera telefoto dan juga bukannya Hasselblad punya kamera lah. So, basically kamera dia tak adalah power sangat, tapi it's good enough untuk sebuah phone flagship dengan harga sekitar 2000 ke 2100 macam tu. Untuk kamera utama dia hanya mampu merekam video sehingga 4K dan juga 60 fps, manakala untuk selfie kamera dia dengan 16 megapiksel hanya mampu merekam video sehingga 1080p dan juga 30 fps saja. Tapi kedua-dua kamera ni tak ada OIS lah, hanya ada gyro EIS saja. So itu satu kekurangan untuk sebuah phone flagship, tapi memandangkan harga dia tu agak berpatutan juga. So dengan tak ada benda tu mungkin okey lah untuk pengguna yang tak kisah pasal OS. Tapi kalau korang concern pasal OS, maybe korang boleh cuba cari smartphone yang ada OS, dan aku pasti harga dia akan lebih mahal daripada Realme GT Neo 2 ni. Bila aku dah cuba ambil video dan juga gambar menggunakan smartphone ni, bagi aku dia memang very typical Realme punya smartphone lah. Color dia, skin tone, HDR apa semua. Dan kalau korang dah biasa menggunakan phone Realme, mungkin korang akan rasa sama lebih kurang je macam phone Realme yang korang gunakan sekarang ni dekat Realme GT Neo 2 ni. Konklusinya, smartphone ni memang memfokuskan kepada jiwa muda yang nakkan sebuah smartphone yang memang cukup power, rekat yang memang unik dan juga ada daya tarikan tersendiri. Warna dia memang sangat-sangat menyelah dan juga spek yang memang cukup padu untuk harga ditawarkan di pasar Malaysia, iaitu 2100 saja. So, everything yang korang nak untuk sebuah smartphone dengan harga 2100, aku rasa dah ada dah dekat Realme GT Neo 2. Dia punya 3 kamera 64 megapiksel, dia rekat memang sangat-sangat menyelah, and then size screen 6.62 inci, AMOLED display dengan 120Hz lagi, bateri yang besar 5005 watt dengan fast charging 65 watt, dan apa lagi korang nak, stereo speaker, in-display fingerprint, semua dah ada dekat Realme GT Neo 2 yang terbaru ni. So korang boleh kongsikan pendapat korang kat komen mengenai smartphone ni, sama ada korang nak beli ataupun tidak. So guys, itu saja perkongsian aku mengenai Realme GT Neo 2 yang terbaru ni, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Oh, ada satu lagi, ini dia tablet terbaru daripada Realme juga, dan aku boleh katakan ini adalah produk penting daripada Realme sebab ini adalah tablet pertama daripada Realme. Masa mula-mula aku dapat tablet ni, aku nampak yang harga dia mungkin akan mahal jugalah sebab dia punya feel memang sangat premium. Warna ni adalah warna grey dan juga ada satu lagi warna gold. Dia punya feel adalah matte finish, dan dia punya rekaan tu memang sinonim lah dengan dia punya pesaing ataupun macam korang pernah nampak dekat jenama buah tu. Dia juga ada satu Lightning Chrome yang bagi aku kalau dia tak letak tu macam okey kot. Kalau dia letak pun macam itu depends pada taste masing-masing lah kan. So Realme Pad juga mempunyai size screen memang just nice, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, iaitu 10.2 inci IPS LCD. Speaker pun ada 4 tau, 2 dekat atas dan juga 2 dekat bawah. So memang cukup padu gila bila aku test speaker yang daripada Realme Pad ni. Realme Pad ni juga dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G80 yang memang memfokuskan kepada gaming. So starting price dia adalah 799 sahaja untuk 3GB RAM dan juga 32GB storage. So untuk korang nak gunakan the lowest variant tu, bagi aku harga tu memang cukup berpatutan untuk korang nak gunakan sebagai media sosial ke, untuk nak buat sebagai entertainment ataupun maybe nak bagi anak korang main ataupun untuk tujuan PDPR. Yes, boleh gunakan Realme Pad ni, tapi untuk heavy game, heavy work apa semua, aku rasa tak sesuai untuk gunakan Realme Pad ni untuk the lowest variant. Tapi kalau korang nak gunakan sebagai gaming apa semua, aku recommend untuk korang beli yang the highest variant, iaitu 6GB RAM dan juga 128GB storage dengan harga RM1,200 saja. Dan memang cukup berbaloi untuk apa yang Realme tawarkan pada Realme Pad ni. Untuk dia punya specs, speaker padu gila untuk entertainment, kamera not bad lah untuk tablet. Korang jangan expect lebih lah untuk tablet. Memang kamera dia kurang sikit lah kan. Tapi yang paling penting sekali adalah bateri dia besar gila, iaitu 7100mAh, ada fast charging 18W. So dia memang serba boleh untuk jadikan anything yang korang nak dengan harga yang memang sangat berpatutan. So harga dia aku ingat macam 1,500 ke 1,700 kan. Rupanya harga dia starting RM800 macam tu je, sampailah RM1,200. So korang boleh consider untuk dapatkan Realme Pad ataupun Realme GT Neo 2 yang terbaru ni. Okay, korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, dan macam biasa bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Alright, ciao. Best kot Realme Pad ni, dia rasa solid, dia tak semurah lah.